melimpahkan hidayah ke dalam diri orang itu, dan akhirnya insya Allah dia akan menemui Allah jalan yang benar, siratal mustaqim, dan insya Allah amin ya rabbal alamin akan dimasukkan ke dalam syurga, mendapat redha Allah buat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Itu dia kan Ustazah, kalau kita lihat di situ bagaimana mahalnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Kalau hari ini kita tengok apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, semuanya Allah berikan kepada kita kan. Kan, daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya. Jadi jomlah sama-sama kita minta hidayah, minta dibimbing, minta dipandu hidup ini seperti apa yang saya sebutkan tadi. Semoga kita sentiasa berada dalam lingkungan, dalam rahmat Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah redha kita bukan untuk di dunia sahaja, tapi nak bawa hidup ini ke akhirat nanti. Kan dapat kita duduk dalam keadaan yang baik-baik di akhirat nanti. Masya-Allah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian sangat bermanfaat ini. Jom. Terima kasih juga bagi Syafiq, seluruh pendengar. Insya-Allah panjang umur rezeki, maafkan saya, doakan saya insya-Allah. Amin. Insya-Allah semoga baik-baik untuk Ustazah juga. Dah kata sebab lepas ini Ustazah pun akan uruskan tugasan-tugasan lagi kan Ustazah untuk selesaikan tugasan dakwahnya. Insya-Allah semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita dekat dalam Facebook Live. Jom sama-sama anda boleh tonton lagi rancangan ini, Tarbiyah, type saja dekat dalam Facebook Live tu, dan anda boleh dengarkan lagi perkongsian ini insya-Allah. Okey. Dan kita akan teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya, kekal di IGIM FM, inspirasi utama anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IGIM FM, inspirasi utama anda. IGIM FM, inspirasi utama anda. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal saleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Surah Al-Insyirah. sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي
aku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 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 حسبي الله Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Sesungguhnya من aku telah berlaku zalim. الظالمين. يا لطيف Yang maha نجنا مما lindungilah نخاف. kami dari apa يا yang kami ربي takuti. نجنا من القوم الظالمين. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tuhan, hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan kurniakanlah daku rasa lazatnya taat padamu.
syurga, namun tak pernah relaku untuk ke api nerakamu. Allah tempatku dan ampunilah dosaku, kerana Kau sesungguhnya pengampun dosa-dosa besar, pengampun dosa-dosa besar. Baginda Junjungan Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Ukuran badannya sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya, lebar matanya dan bercelak, tebal cantik bibirnya. Kedua alis baginda tipis dan panjang, gigi serinya renggang, mulutnya lebar dan bagus. Dahi baginda luas dan dahinya itu bagai bulan muda. Datar pipinya, hidungnya tampak sedikit tinggi dan mancung. Berdada bidang, telapak tangannya lebar, tulang persendiannya besar, daging tumitnya sedikit, janggutnya tebal, kepalanya besar, dan rambutnya sampai ke daun telinga. Di antara dua bahu baginda terdapat cap kenabian yang telah diratai oleh cahaya. Peluh baginda jernih bagaikan mutiara, dan aroma badannya lebih semerbak daripada haruman kasturi. Cara jalan baginda tenang, seolah-olah baginda turun dari tempat yang tinggi. Dengan tangannya yang mulia, baginda menyalami dengan orang yang menghulur tangan kepadanya. Lalu orang itu mendapati bau semerbak darinya sepanjang hari. Apabila baginda meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak, diketahuilah sentuhannya pada anak itu di tengah anak-anak lainnya. Bila anak yang telah disentuh kepalanya itu kembali bermain dengan kawan-kawannya, dapat diketahui mana anak yang baru diusap kepalanya oleh tangan baginda kerana harumnya. Wajah baginda yang mulia cemerlang, seperti cemerlangnya bulan di malam purnama. Orang yang menyifatinya berkata, "Aku tidak melihat sebelum dan sesudah baginda itu ada orang yang seumpamanya. Lagi tidak ada pula manusia yang pernah melihat keindahan sepertinya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tak untuk kita jadi penaja? Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apa lagi? Jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM.
1 jam setiap hari, membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di link bio www.sleek.bio/ikimfm. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kembali lagi bersama pertemuan dalam Inspirasi Ilmu. Saya Syafiq Saleh, temankan anda. Jom nak bawa pendengaran dan juga tontonan kita mendengarkan rancangan Tadabbur pada pagi ini. Anda boleh sama-sama berinteraksi dengan kita ataupun tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM, sebab kita ada secara langsung dekat situ. Kita nak buka Quran, kita nak baca, kita nak faham dan kita nak sama-sama amalkannya. Itulah konsep Tadabbur, kan? Dan menerusi perkongsian ini, macam biasa kita nak dengarkan lagi perkongsian bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang pun ada bersama kita dekat Konti Radio IKIM FM bersama-sama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah, syukur. Kan dapat sampai lagi dekat Konti IKIM. Alhamdulillah, masih diizinkan kan. Allah. Itulah, perjalanan okey ke Doktor tadi? Baik, alhamdulillah, semuanya okey. Masih lagi orang cuti-cuti kan. Itu hikmah juga tu kan. Yalah. Tenang-tenang jalan raya tu kan. Betul. Alhamdulillah kan. Dan apa pun kali ini yang ada dengan kita, sama-sama juga kita nak imarahkan lagi cepat masuk ke ruangan komen kita. Dah pun mula masuk ni. Siapa ni? Azhar Helmi. Azhar Helmi dah mula masuk dekat ruangan komen kita. Cepat masuk komen. Dia bagi salam, kita jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi masuk tu. Amin Nur. Wah, sponsor terima kasih dah mula masuk. Allahu akbar. So kongsikan jugalah kat mana yang anda tengah dengar kita waktu ni kan. Betul. Sabah, Sarawak, okey kan. Ada Kelantan, ada kat Johor kan. Utara, selatan semua Semua ada. Betul, sebab kita berukhuwah dekat IKIM FM ni, kita boleh sama-sama dengarkan, ikuti lagi perkongsian kita. Baik, kita nak bawakan Tadabbur surah At-Tin. Okey, jom buka Quran sama-sama. Kita terus ke surah At-Tin dan kita akan fahamkan, kita akan baca sama-sama, kita akan tadabbur sama-sama insya-Allah. Wow, Doktor, ada daripada Singapura Doktor? Masya-Allah. Fiza namanya. Fiza, Terima kasih. Asnol kita kata tengah buat Grab. Tengah bawa kereta tu. Selamat mudah-mudahan. Singapura ramai masuk ni. Masya-Allah. Okey Doktor, jom kita tadabbur sama-sama surah At-Tin, sedikit mukadimah awal surah ini. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'. Yang dimuliakan lagi dihormati dikasihi DJ Syafiq, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Taala. Amin. Hari ini juga kita ada Cik Amin semua kita kan. Jadi mudah-mudahan dengar sama-sama, mudah-mudahan dapat kemanfaatan dan juga sahabat-sahabat kita di luar sana yang kita telah sebut-sebutkan nama-nama mereka dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita berada di pagi Jumaat yang barakah ini. Amin. Dalam bulan Rajab, dalam bulan Syakban, Syakban nak menuju kepada Ramadan ni. Mudah-mudahan kita sentiasa mempersiapkan diri kita lah. Betul. Nak berhadapan dengan penghulu sekalian bulan, iaitu bulan Ramadan tak lama lagi akan menjelang insya-Allah. Baik. Jadi kita akan bincang-bincangkan hari ini, tadabburkan surah Tin ya. Surah Tin ni maksudnya buah tin ataupun pohon tin. Tin ni adalah merupakan satu pohon yang menjadi makanan orang Arab yang terdahululah ya. Dan sekarang juga kita kadang-kadang pergi Mekah sebagainya, ada orang kirim buah tin dan sebagainya, zaitun ya. Jadi memang makanan orang-orang di Timur Tengah ya. Dan dia adalah merupakan surah yang ke-95 daripada tertib Mushaf ya, dan terdiri daripada 8 ayat dan dikategorikan sebagai surah Makkiyah ya. Jadi bila surah Makkiyah ni kita tahu dia adalah merupakan surah-surah yang menjelaskan tentang akidah ya, tentang hala tuju kehidupan manusia ya, untuk membawa manusia ni satu kefahaman bahawa daripada mana asal kita ya, dan ke mana kita nak pergi. Itu antara kriteria lah surah-surah Makkiyah ni. Kalau surah Madaniyah tu dia lebih kepada susun atur pentadbiran dan juga kehidupan bertamadun manusia untuk manusia itu membina kita katakan satu negara ketamadunan yang mempunyai keilmuan yang tinggi. Tapi untuk peringkat Makkiyah ni nak membawa hala tuju manusia dulu. Jadi di sinilah kalau kita lihatkan surat ini dia ada lebih kurang 8 ayat. Dia ada 8 ayat
yang banyaknya menceritakan tentang manusia, berkaitan dengan asal-usul manusia, dan juga tentang apakah amalan yang sepatutnya manusia itu buat untuk berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kita mulakan dengan nak mendengar dulu surah At-Tin ni dan juga terjemahannya. Dipersilakan. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah At-Tin dan juga apa terjemahannya. Dengar satu persatu, dengar yang baik-baik supaya kita fokus, kita masuk ke dalam hati lubuk jiwa kita ni untuk kita fahamkan dalam surah ini. Ayo sama-sama kita dengarkan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi buah tin dan zaitun dan gunung Tursina serta negeri Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu? Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Allah, itu dia kan. Alhamdulillah, kita dah mendengar tadi bacaan surah At-Tin dan juga terjemahannya. Betul. InsyaAllah kalau kita lihatkan memang menusuk ke dalam hati kita bagi pergi Jumaat ni untuk kita mendengarkan surah-surah yang berasaskan akidah dan juga yang menjelaskan hala tuju kehidupan manusia dan apa yang perlu manusia lakukan di atas muka bumi ini untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Baik. Jadi kita akan tengok sedikit tadabbur daripada surah At-Tin ni. Dia ayat pertama sampai ayat ketiga ni Allah menyatakan wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ya, yang bermaksud demi buah tin dan zaitun, demi gunung Tursina dan juga negeri yang aman ini. Jadi itu merujuk kepada Mekah lah, ya. Dan kalau kita lihatkan pada 3 ayat ni, pertama tu memang pokok tin lah, tin, zaitun. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun yang memberikan manfaat kepada manusia, ya. Dan juga Allah bersumpah dengan Tursina, ya, dengan bukit yang berada di lembah Sinai di Mesir, yang sebenarnya kalau kita lihatkan memang tin ni satu pokok yang menghasilkan buah lah, buah tin. Tetapi kalau kita membuka kitab tafsir Ibn Katsir, dia ada menyebutkan bahawa sesungguhnya yang dimasukkan tin wa zaitun ini adalah merupakan Baitul Maqdis, tempat yang banyak ada padanya itu buah tin dan zaitun ni. Sampai kalau di Baitul Maqdis tu dia ada Jabal Zaitun, dan kualiti yang terbaik memang kat sana lah, ya. Dan dia ada satu kawasan namanya Jabal Zaitun, itu atau Bukit Zaitun, tanah subuh, dan dikatakan di situ lah tempat Nabi Allah Isa dinaikkan, ya. Jadi kalau kita lihatkan ini adalah merupakan merujuk kepada 3 Nabi, ya, yang padanya itu kita katakan lahirnya agama-agama besar di dunia ini, agama-agama Samawi. Jadi bila disebutkan Watin wa Zaitun, dia merujuk kepada Baitul Maqdis, tempat lahirnya ataupun tempat Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Nabi Allah Isa di Bethlehem dan dekat dengan Baitul Maqdis. Dari situlah cerita tentang Nabi Allah Isa. Dan Waturi Sinin itu adalah Watur Sina ataupun Tursaina yang menjadi tempat Nabi Allah Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, wa kallama Allah Musa taklima, dan Nabi Allah Musa itu bercakap-cakap dengan Allah dengan perkataan yang sebenarnya. Betul. Jadi merujuk kepada Nabi Allah Musa. Kalau Nabi Allah Isa itu keluar daripada baginda itu agama Nasrani, agama Nasara. Dan kalau keluar daripada Nabi Musa itu adalah golongan Bani Israel, golongan Yahudi, ya. Dan kita tahu golongan Yahudi ini adalah merupakan anak keturunan daripada Allah Ishaq, ya, bin Ibrahim, ya. Dan wahazal badal amin itu merujuk kepada tanah Mekah, tempat lahirnya Nabi SAW, dan di situlah tempat lahirnya agama Islam, ya. Jadi agama Islam kita tahu
Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal daripada Nabi Allah Ismail, ya, yang merupakan abang kepada Nabi Allah Ishaq bin Ibrahim juga. Maksudnya ketiga-tiga agama ni adalah merupakan agama besar di atas muka bumi ini, dan yang bergaduh pun tiga agama besar ni lah. Kan. Sebenarnya bergaduh tu bergaduh adik-beradik lah. Kan. Sebab ajaran Nasrani itu dia adalah merupakan yang diambil daripada Nabi Allah Musa. Syariatnya syariat Nabi Allah Musa. Dia sebenarnya mereka itu Bani Israel juga. Nasrani itu adalah Bani Israel. Cuma mereka ni bila mana selepas Nabi Allah Isa diangkat ke langit, mereka telah membawa satu penyelewengan dalam agama Nasrani itu, sehingga akhirnya mereka menyeleweng. Tapi asalnya mereka adalah daripada Bani Israel, yang syariat tu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi tiga ni sebenarnya nak menunjukkan jalan ketuhanan untuk manusia yang dibawa oleh tiga Nabi. Jadi Wat-Tin wa Zaitun merujuk kepada Nabi Allah Isa, Wa-Turi Sinin merujuk kepada Nabi Allah Musa, dan Wahazal Baladil Amin merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok sikit tafsir begitulah. Jadi kalau mungkin ada orang tafsir Wat-Tin wa Zaitun tu makanan, kan, kebaikan makanan, diceritakan makanan, okey juga, boleh juga, kan, sebab kita ambil lafaz tu secara zahir, kan. Tapi apa yang dimaksudkan di situ adalah dalam nak membentuk manusia ini diperlukan agama. Dan agama yang benar itu pada asalnya pertama sekali agama yang dibawa Nabi Allah Isa, kemudian Nabi Allah Musa, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua agama ni adalah disebutkan agama samawi, ya. Cuma bila mana masa berlalu, syariat Nabi Allah Musa telah dimansurkan, begitu juga dengan agamanya, sama juga dengan Nabi Allah Isa, dan semuanya itu terkandung ke dalam atau terkandung pada Al-Quran dan juga syariat Islam itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya perkara ini adalah merupakan untuk sesuatu yang menjadi peringatan kepada golongan Yahudi dan juga Nasrani. Betul. Ya? Dan disebutkan juga lagi berkasih disebutkan sebenarnya Allah memulakan surah At-Tin ini dengan Wat-Tin wa Zaitun wa Turi Sinin wa Hadzal Balad Amin, kerana terdapat satu dikatakan perenggan pada akhir surah Taurat menjelaskan tentang tiga perkara ini. Menjelaskan tentang Allah Ta'ala itu bercakap dengan Nabi Allah Musa AS di Tur Saina, dan kemudiannya Nabi Allah Isa dikeluarkan ataupun diutuskan kepada umat dia untuk membetulkan balik perjalanan golongan Bani Israel yang telah menyeleweng, dan akan timbul Nabi nanti di akhir zaman yang akan menyambung akan syariat ni. Cuma orang Yahudi berharapan Nabi yang di akhir zaman tu timbul daripada golongan mereka. Jadi bila mana Allah sebutkan benda ni, nak menjelaskan, nak menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW itulah Nabi yang terakhir, dan semua ajaran yang sebelumnya ini dimasukkan ke dalam agama Islam. Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar itu di sisi Allah adalah Islam. Kerana dua agama yang kita sebutkan sebelum ni telah diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya, yang mereka itu mengubah kitab itu dengan tangan-tangan mereka, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi kita tahu benda itu sebab apa? Sebab Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Dan perkara itu kalau kita lihat kan, memang terbukti bila dibuat kajian, di antara satu cerita dan satu cerita yang lain pada kitab-kitab mereka, sama ada kitab Injil yang ada pada mereka sekarang ini, Bible, ataupun perjanjian lama yang dikatakan itu sebahagian daripada ajaran Taurat, memang ada kita katakan keraguan bahawa itu adalah merupakan benda yang benar, kerana dia bercanggah-canggah faktanya walaupun kitab yang sama. Itu memang kalau kita membuat kajian perbandingan banyak versi, kemudian banyak dia punya percanggahan, kemudian mereka tidak ada sanad. Macam kita baca Quran, kita ada sanad yang kita nak membuktikan sahih dia. Dan kita ada dia punya turutan mata rantai sanad itu. Tapi pada kitab-kitab lain tak ada. Dan kitab Quran adalah merupakan kitab yang paling banyak dihafal, ya, yang paling banyak dihafal oleh manusia di atas muka bumi. Tidak sebagaimana kitab yang ada pada orang kafir pada hari ini, dengan apa nama sekalipun, walaupun dia kata itu Bible dan sebagainya, kan, tetapi dia tidak dihafal melainkan Al-Quran. Jadi nak menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan satu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dan melengkapkan syariat-syariat yang telah ada terdahulu daripada Nabi-Nabi yang telah diutuskan. Jadi
perkara yang kita sebutkan tadi, watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balil amin, ni nak menunjukkan kepada 3 nabi yang diutuskan untuk membawa agama kebenaran, iaitu Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, yang berkelengkapan dengan sesuai dengan keadaannya. Jadi Allah SWT mengangkat kita ni menjadi manusia sebaik-baiknya berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, seseorang jadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Allah mengangkat darjat manusia ni untuk menjadi khalifah. Ya, khalifah ni maksudnya seorang yang akan mentadbir muka bumi ni, ya, golongan yang akan mentadbir muka bumi ni. Ada setengah ulama juga mentafsir khalifah itu adalah yang datang kemudian. Yang datang kemudian. Maksud kita ada pendahulu kita. Ya. Khalfun tu maksudnya belakang. Ya, amam itu depan. Jadi siapakah yang depan kita ni? Ada makhluk dah sebenarnya. Iaitu golongan jin. Ya, sebab itu dalam Quran memang Allah menyatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, contohnya. Dalam surah Zariyat, sesungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maksudnya sebelum ada manusia ni ada golongan jin. Golongan jin, ya. Jadi memang kita datang kemudian. Sebab tu istilah yang digunakan khalifah. Maksudnya khalfun, belakang. Selain daripada khalifah itu adalah pemimpin, ya, yang memberikan kemakmuran, yang memberikan kawasan untuk dipimpin, ya. Dia juga bermaksud yang datang kemudian, yang kita ada pendahulunya, iaitulah golongan jin. Sebab tu dalam kitab Nihayah Al-Bidayah Ibnu Katsir juga ada menyebutkan sebelum kita ni ada makhluk lain. Makhluk dan, makhluk jan, ya. Ada makhluk bulan pun ada. Jadi pada kita yang bukan manusia itu jin lah. Walaupun dalam istilah moden kita pada hari ini kita kata alien ke, extraterrestrial ke, kan, itu semua kita anggapkan golongan. Tapi ada. Ada. Perbahasan para ulama tentang masalah tu memang ada. Sebab tu bila kita tengokkan takdim atau takhir dalam Quran tu, Allah sebut jin dulu, kemudian barulah manusia. Maksudnya jin tu Allah Ta'ala dah ciptakan awal sebelum adanya kita, dan kemudian mereka ini gagal dalam menjalankan tanggungjawab mereka, Allah gantikan dengan manusia. Dan manusia ni Allah jadikan dalam keadaan yang sangat sempurna. Kenapa kita kena sempurna? Sebab dia ada semua unsur yang ada pada malaikat, semua unsur yang ada pada jin, semua unsur yang ada pada makhluk Allah ni ada pada manusia. Sebab manusia ni dia ada dua bahagian ni. Dua bahagian ni. Pertama roh, yang kedua ni jasad. Ya? Jasad manusia ni memang kalau kita lihatkan dia berasal daripada, sebagaimana kalau ulama Nusantara dia kata kaedah mudahnya air, api, tanah, angin lah. Kan? Dan itu ada asasnya. Memang ada asas pun, kan? Kita daripada Adam, kan, dan kemudiannya daripada air mani, kemudiannya kita ada apa, nafas, angin, kan, dan kemudiannya panas badan kita tu nak menunjukkan kita ni ada haba, dan ini juga Allah menyebutkan dalam surah Sajadah, allazi ahsana kulli syai'in khalaqahu wa khalaqal insana min tin summa ja'alna naslahu min sulalatin min ma'in summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruh wa ja'alnahu sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Dalam surah Sajadah Allah mengatakan Allah menciptakan manusia itu asalnya daripada tanah, kemudian daripada air, ya, memancar, ya, dan kemudiannya ditiupkan baginya roh. Ditiupkan tu unsur angin. Dan bila mana roh itu masuk dalam jasad, Allah jadikan kita ini mendengar, melihat dan berfikir. Tapi sedikit sekali hamba-hamba Allah Ta'ala ni yang bersyukur. Jadi 4 unsur tu memang adalah pada yang zahir. Dan unsur batin kita juga, unsur rohani kita, roh kita juga diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada latifatul rabbaniyah. Unsur roh ini diciptakan daripada nur, ya, latifatul rabbaniyah, daripada cahaya kelembutan Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan roh ni bila masuk ke dalam diri manusia, ya, dia mempunyai fungsi-fungsi dia. Kalau mana dia berfikir namanya akal, bila mana dia berkehendak namanya nafsu, bila dia merasai, ya, menghayati namanya jiwa. Benda yang sama, kan? Dan semua benda tu kalau kita lihat ada pada kita. Apa yang ada kat dunia ni dari segi makhluk-makhluk Tuhan yang sebelum ni, ada pada kita. Maksudnya kalau jin daripada api, kan, unsur tu ada juga pada kita. Kalau malaikat daripada cahaya, unsur tu juga ada pada kita, pada roh kita. Sebab tu Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk kejadian. Jadi inilah benda yang kalau kita lihatkan satu benda yang
menjadi anugerah Allah Ta'ala pada kita. Dan pada roh itu pula, kata para ulama, di situ Allah bekalkan pula dengan sesuatu yang menjadi sifat-sifat dia, majazi, ataupun sesuatu yang Allah pinjamkan kepada kita daripada sifat-sifat dia. Ada 7 sifat. Apa dia? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya. Dalam hadis Nabi Nabi SAW mengatakan bahawa manusia ini Allah ciptakan di atas wajah ketuhanan. Khalaqal adam ala suratir rahman. Ya. Allah ciptakan akan manusia ini di atas surah ataupun di atas bentuk ketuhanan. Jadi maksudnya di situ, pada roh manusia ni dia ada tanggungjawab dia. Dia ada benda yang dia pegang yang dengannya itu dia mentadbir dunia ni, iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Semua benda ni ada pada sifat Allah Ta'ala, itu sifat ma'ani, ya? Tapi Allah bagi pinjam kat kita. Yang 7 sifat ni lah benda yang kita dapat untuk mentadbir dunia ni, ya? Dan dengan 7 sifat ni lah imma kita buat kebaikan atau kita buat kejahatan, dan kita akan dihisap di atas setiap tindakan kita. Jadi ini yang kita bincangkan dulu kan. Allah mengatakan wahadainahu najdain, dan kami berikan kepadanya itu 2 jalan kan. Jadi ini memang terbentuk dan terbentang pada kita. Jadi ini satu perkara yang Allah sebutkan, bahawa sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Ya, yang kalau kita faham perkara ini, sebenarnya di situlah Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada kita, sebab semua unsur itu ada pada kita. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada kita roh, yang dengan roh itu kita dapat untuk merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya di situ sebenarnya Allah nak pimpin kita, sebab Allah memberikan hidayah kepada kita. Di situ Allah nak pimpin kita. Maksud dekatnya kita dengan Allah Taala ni terlalu dekat. Sampaikan dalam Quran Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat pada manusia itu, lebih dekat daripada urat leher dia, urat merih dia, untuk diberikan pada manusia itu hidayah, ya, untuk diberikan pada manusia itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya itu Allah nak pimpin kita. Tapi jangan lupa kita juga ada gangguan-gangguannya, cabaran dia, kekangan dia, iaitu dia ada kita katakan bisikan kebaikan, tapi ada juga bisikan kejahatan yang ada pada nafsu, ada pada syaitan, yang sentiasa nak bawa kita kepada kemaksiatan, kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena mujahadah, kita kena betul-betul kita katakan berjalan di atas jalan syariat ni, supaya kita ini sentiasa dipimpin oleh Allah. Sebab syarat kita nak dapat pimpinan Allah, maka ikutlah syariat. Bila kita ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situlah adanya pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian nak cerita ni panjang, tapi kita sema-sema sikit-sikit jelah. Kita ambil ibrahnya, tadabburnya sikit-sikit, ya. Betul. Tapi kalau kita tak jaga yang dikatakan ahsanit taqwim ini, sebaik-baik kejadian yang Allah sebutkan, khalaqal adam ala suratir rahman ni, Allah menciptakan Adam di atas wajah ketuhanan. Kalau kita tak jaga benda tu di atas sifat ketuhanannya dan melaksanakan syariat Tuhan daripada apa yang kita faham agama Islam ini, thumma radadnahu asfala safilin, Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjatuhkan kita ke tahap yang paling rendah. Maksudnya apa? Tahap kebinatangan. So, kita pun ada unsur daripada binatang juga kan. Kita haiwanun natiq, haiwan yang boleh berfikir, yang boleh bercakap, ya. Tapi dengan adanya akal, Allah naikkan darjat kita tu daripada binatang yang biasa, ya, binatang yang merata itu. Tetapi kalau kita tak menggunakan akal, tak menggunakan akan agama untuk memulihkan diri kita, Allah akan jadikan kita macam binatang, macam haiwan. Jadi Allah boleh jadikan imma kita nak jadi mulia ataupun kita nak jadi hina, atas perjalanan yang Allah Ta'ala telah sediakan. Jadi di sinilah sebenarnya pilihan itu atas kita. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi manusia itu ada usahanya, dan dia akan dapat hasil daripada apa yang diusahakan dia. Kan? Jadi Allah mengatakan bahawa kalau dia tak jaga semua itu, maka dia akan direndahkan ke tempat yang paling rendah. Tapi Allah ingatkan lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maksudnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh pahala yang tak putus-putus. Nampak? Jadi Allah mengecualikan manusia-manusia ni
memang manusia itu dalam kerugian sebagaimana dalam wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian illa allazina amanu wa amilus solihat. Allah Taala sebutkan kat sini bahawa melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Cuma kat sini ada lagi tambahannya, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka akan beroleh pahala yang tak putus-putus di atas kita katakan ibadah mereka, di atas amal soleh mereka, di atas keimanan mereka, kan. Tambah pula tambah pula kita sekarang duduk dalam bulan Syaban, nak masuk bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan tidur pun jadi ibadat, kan. Bukan kata berpuasa, siam wal qiyam, buat kerja dan sebagainya, itu semua akan dilipat gandakan pahala-pahala kita. Jadi ini satu benda yang Allah nak bagi tahu sayangnya Allah Taala ni pada manusia, untuk diberikan manusia itu pahala yang tidak putus-putus daripada dunia sampai akhirat. Maksudnya sayangnya Allah Taala manusia ni, Allah tak boleh tinggal kita. Kita je yang tinggal Allah. Kita je yang lupa Allah. Bila mana Allah uji kita, barulah kita nak ingat, kan. Sebab tu kadang ujian ni bagus juga, kan. Allah Taala bagi kita sikit-sikit sakit contohnya, kan. Ada sekali-sekali itu adalah kita kata benda-benda yang susah-susah sikit, untuk mengingatkan kita pada Allah. Sebab kalau kita senang, Allah Taala bagi kita tak ada ujian, tak ada halangan, kita rasa mudah haji hidup kita ni. Itu yang menyebabkan kadang-kadang manusia itu lupa, kan. Jadi di sinilah kalau kita lihat, kan, Allah Taala itu sentiasa dengan kita, sentiasa dia membantu kita, membimbing kita, menjadikan kita itu sempurna. Allah sentiasa ingat kita, sebenarnya kita je tak ingat Allah. Itu masalahnya. Jadi banyak-banyaklah bertaubat dalam hal ni supaya kita tidak menjadi orang-orang yang disebutkan pada ayat seterusnya, fama yukazzibuka ba'du biddin. Allah mengatakan, jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang nak menjadikan engkau seorang pendusta, kan. Maksudnya dalam hal ni diingatkan pada kita, kan, dengan nikmat yang begitu banyak, dengan nikmat yang begitu kita katakan terselah depan mata kita, Allah pimpin kita, Allah jadikan kita pada hari ini dengan insan yang terbaik, Hari ini kita dapat paling tidak kita kata Allah bagi kebahagiaan pada kita, dengan keluarga kita, kesenangan kita, kan. Allah bagi macam-macam lah kat kita ni, kan. Mudahnya. Jadi Allah tanya di atas yang demikian itu, apakah kamu ingin menjadi seorang pendusta? Kan, sudah nyata dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaanku dan mengadakan hari pembalasan itu, kan. Jadi di sini Allah nak ingatkan kita supaya jangan kita itu berpaling. Dan akhir sekali Allah menyatakan, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Taala yang demikian kekuasaannya itu seadil-adil hakim, yang akan menjadi hakim nanti, qadhi di dalam mahkamah mahsyar nanti, dan kita tidak akan dapat terlepas walaupun daripada satu perbuatan yang kita lakukan. Dan dalam hal ini ada satu hadis Nabi SAW yang disebutkan, fa idza qara'a ahadukum wat-tin waz-zaitun fa ata ala akhiriha alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan apabila seseorang di antara kamu membaca surah At-Tin ni, wat-tin waz-zaitun, sampai pada ayat terakhirnya, iaitu firman Allah Taala tadi, alaisallahu biahkamil hakimin, maka hendaklah kita mengucapkan bala wa ana ala zalika minasyahidin, yang bermaksud benar dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal tersebut. Jadi di sini nak menunjukkan ikrar kita, nak menunjukkan bila Allah tanya kepada kita itu, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Taala itu sebaik hakim? Maka kita menjawab, bala, sesungguhnya wa ana ala zalika minasyahidin, sesungguhnya aku di atas yang demikian itu termasuk orang yang menyaksikan, nak membenarkan apa yang Allah tanya itu. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang mengukuhkan lagi akidah kita dan ikrar kita sebagai hamba Allah SWT, untuk kita menyerahkan diri kepada Allah SWT melalui surah Tin. InsyaAllah, kan? Baik, bukan hanya sekadar kita tengok pohon buah tin dan buah zaitun saja, tetapi ada maksud di belakang, di sebalik tersebut, itu, kan, yang Allah sebutkan, yang Allah firmankan di situ. Agama sebenarnya. Ya, betul, sama-sama kita belajar, dan kita ni pun kena lihat kembali apa dalil-dalil yang Allah sebutkan kepada kita, kan, untuk penciptaan kita sebaik-baik makhluk, dan kita ambil nikmat itu untuk kembalikan dengan sebaik-baik nikmat itu dengan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat konsep tadabbur, baca,
faham, amal. Itu dia kan, itu yang penting tu kan, supaya kita dapat sama-sama ikuti dan kita tak jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kita akan ketemu lagi untuk pertemuan akan datang dalam surah lain pula yang akan kita sama-sama tadabbur. Jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi rancangan tadabbur dan kekal bersama IKIM FM, sebab kita ada lagi perkongsian selepas ni. Pastikan anda juga boleh tonton lagi rancangan tadabbur ini, muat turun sahaja dalam platform online kita dekat Facebook Live IKIM FM itu. Anda boleh sama-sama dengarkan, ikuti lagi rancangan tadabbur insya-Allah. Okey. Dan kekal bersama IKIM FM, banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7 FM. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM FM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Biar berdetik waktu tetap teguh cintaku, sungguh tak terbalas segala. IKIM FM, inspirasi utama anda.
FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau buat turun aplikasi Radio Ikim di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Ikim FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Sempena Jubli Emas 50 tahun Mawe, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawe akan menganjurkan Karnival Mawe 2024 pada 18 Februari 2024 bermula 8 pagi hingga 11 malam. Ada banyak acara menarik menanti anda sekeluarga. Antaranya fun run, jualan usahawan asnaf, jualan rahmah madani dan banyak lagi. Kita jumpa di Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur. Ikuti kami di Instagram ikimfm.my. Dulu hatiku yang sayu menatap wajahmu tenang dalam lina. Kasih ku zahirkan laku, sedangkan bibirku jauh dari lafaznya. Dan raut wajahmu membekas jiwaku, meredakan rindu, mendamaikan kalbu. Tak mungkin ku temu iras sentuhanmu, biarpun ku reda seluruh dunia mencari gantimu. Betapa sukanya menyusun bicara, meluahkan rasa, menuturkan sayang. Kasih yang terlimpah hanya sekadar tingkah, cuma
andai akhir nafas di hujung helaan, sebelum mata dapat terpejam, usah biar kehilangan menggantikan lafaz yang tersimpan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال